terus menceriakan hari Isnin anda 25 April 2011. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bersama saya Hazrina dan juga Teh Syuhaida. Dan pastinya orang kata hari Isnin ni Teh memberi hari satu hari dilema kepada semua yang bekerja. Sebab apa? Sedap dah cuti Sabtu, Ahad. Lepas tu bila nak kembali bekerja, ditambah pula dengan deadline yang nak dikejar. Lepas tu ditambah pula kalau ada meeting dengan bos hari ni. Itu yang memberikan Monday blues sebenarnya tu. Itu pengalaman peribadi daripada Rina sendiri. Orang kata hari Isnin hari Monday blues, tapi jangan jadikan hari Isnin anda Monday blues, jadikan hari Isnin anda blissful Monday. Tapi sebenarnya bila dah tiba di hujung bulan ni, kita sedap sikit nak pergi kerja. Maklumlah, gaji dah nak sampai. Alhamdulillah. Bila gaji dah ada tu, mulalah kita ni sebagai wanita terfikir-fikir. Nak beli baju baru, nak beli kasut baru, nak beli seluar baru, semuanya nak nampak cantik lah. Tapi orang kata kalau di luar saja nampak cantik, di dalamnya berganti ke tidak? Alamak, sensitif tu. Okey, itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi pastikan kepada anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana. Pastikan anda melekat di kaca televisyen anda, menemani kami selama 1 jam, kerana pada hari ini kita akan bincangkan satu topik yang cukup dekat dengan diri anda, cukup dekat dengan diri kami, cukup dekat dengan diri kita sebagai seorang wanita. Bukan tujuan kami untuk mempersenda, bukan tujuan kami untuk membuka pekung di dada, bukan juga tujuan kami untuk mengaibkan siapa-siapa, dan bukan juga tujuan kami untuk berbicara nakal. Tetapi nakal. Ini sebenarnya adalah hakikat diary kehidupan seorang wanita yang suka ambil sikap sambil lewat. Bukan apa, kadang-kadang wanita kita ni menganggap ianya sekadar isu yang remeh saja. Maklumlah, di dalam siapa yang nak tengok kan. Tapi cuba bayangkan Teh, kalau kita berada di satu situasi kecemasan, tengah sakit ni, nak jumpa dengan doktor, tiba-tiba di luar dah cukup cantik ni, yang di dalam aduh, itulah dia tu. Itulah dia, sedar atau tidak ya, ada setengah wanita yang sanggup berhabis RM1 untuk membeli baju baru, Mbak Katerina, pakaian baru, cermin mata baru. Tapi ada yang lokek lah, tersangat lokek untuk mengeluarkan duit membeli pakaian dalam. Sampai ada di antara anda, jangan malu untuk mengaku, ada di kalangan kita yang mungkin setahun sekali baru menukar baju dalam baru. Itu dah kes berat tu Teh. Sebenarnya kita tahu wanita Malaysia ni dididik dengan penuh adab ketimuran. Kadang-kadang benda ni terlalu sensitif untuk dibicarakan. Kadang-kadang anak dengan ibu pun malu untuk berbincang pasal masalah ni. Tapi sebenarnya hari ni kita nak memberi pendedahan. Kita juga nak memberi serba sedikit pengetahuan. Kenapa pentingnya penjagaan pakaian di dalamnya sepenting di luarnya. Itu yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kalau anda saksikan laporan yang telah disediakan oleh wartawan kami. Silakan. Setiap wanita pastinya ingin tampil menawan setiap masa dengan gaya yang dapat menarik perhatian sesiapa sahaja yang memandang. Dengan gabungan personaliti yang menarik, ianya turut menggambarkan imej kendiri dan tahap kebersihan seseorang wanita itu. Lazimnya wanita yang gemar bergaya dan menitik beratkan soal imej dan kecantikan akan memastikan tata rias dirinya nampak sempurna secara zahir. Dari gaya potongan rambut, solekan, warna dan jenis pakaian sehinggalah kepada kasut yang digayakan, malah mereka juga sanggup berbelanja besar untuk memastikan penampilan menarik pada pandangan masyarakat. Namun ada juga wanita yang secara zahirnya nampak cantik dan sempurna tetapi tidak menitik beratkan kecantikan dalaman. Misalnya, pemakaian baju dan seluar dalam yang tidak lagi mempunyai bentuk yang rapi meskipun warna yang elok. Cantik di luar tetapi tidak di dalam. Adakah kerana pakaian dalam tidak ditunjukkan kepada umum, justru ianya tidak perlu dititik beratkan? Sejauh mana seorang wanita sanggup berbelanja untuk pakaian dalamnya? Jenis apakah yang terbaik buat wanita? Dan sejauh manakah kepentingan pakaian dalam dapat mempengaruhi dalam mood seseorang wanita itu? Cantik luar, dalam siapa tahu? Kepasannya di studio. Itulah dia beberapa info tentang laporan pemakaian pakaian dalaman. Ingin saya berkongsi sedikit informasi di sini tentang sejarah awal penggunaan bra ataupun pakaian dalam. Sebelum bra diperkenalkan, wanita lebih cenderung dengan penggunaan korset yang diperkenalkan oleh Catherine de Medici, isteri Raja Henry II dari Perancis pada pertengahan abad ke-15. Dan sejak daripada itu, maka terjadilah evolusi pemakaian pakaian dalam. Dan hari ini kita sebenarnya di studio amat beruntung sekali. Kita bersama dengan mereka yang akan berkongsi pelbagai tips dan juga pengetahuan berkenaan dengan pakaian dalaman ni. Bersama saya di sebelah kirinya, siapa tak kenal, Wati Lee. Apa khabar Wati?
Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita hari ini. Dan terima kasih juga kerana jemput saya. Dan di sebelah Wati juga seorang yang cantik saya kira. Inilah Sangat dia. cantik. Jarang-jarang ketua pegawai eksekutif untuk datang bersama dengan kami. Inilah dia, Joanne Hu, iaitu ketua pegawai eksekutif Sicily. Apa khabar Joanne? Khabar baik. Selamat pagi. Terima kasih Selamat kerana tengah sudi bersama hari. kami. Okey, pastinya tak kesorangan hari ini. Joanne membawakan baby Sicily. Ini dia duta Sicily, Nadia Heng. Apa khabar Nadia? Khabar baik. Terima kasih. Okey. Dan pastinya ya Joanne mungkin kalau kita nak tanya lebih sebenarnya 80% wanita-wanita Asia sebenarnya kurang tahu pemilihan bra ataupun pakaian dalam yang tepat. Kalau kita lihat sekarang ni kita mempunyai banyak pengetahuan, ramai wanita terdedah kepada ilmu pengetahuan. Tetapi kenapa begitu besar jumlah 80% masih tak tahu lagi nak memilih pakaian dalam yang betul? Pada pendapat saya, dua faktor yang paling penting. Yang satu ialah individu lah, perempuan sendiri. Kesedaran tentang pakaian dalaman mungkin ada, tapi kerana buah dada lembut, dia tak seperti kaki. Kalau kasut kaki you pakai saiz tengah, saiz kurang, you mesti tak pakai. Sakit, ada tulang. Betul. Tapi kalau bra, kerana lembut, ramai yang boleh pakai salah sampai 3 mangkuk. Yang salah. Jadi itu kesedaran kurang ada. Yang satu lagi, perempuan segan. Yang kedua ialah dalam pasaran tak ramai brand-brand cenderung bagi saiz yang luas. Sicily ada bagi A sampai G, tapi ramai yang punya saiz limit. Dalam tidak maksudnya di sini tak banyak kedai yang menyediakan saiz hingga ke saiz yang ekstra besar, tapi di Sicily ada. Ada, kita buat custom made juga. Siap ada custom made lagi. Okey. Baiklah, Joanne, orang kata soalan saya ni mungkin tak masuk akal, tapi saya pasti ramai wanita di luar sana yang tak tahu. Seawal umur berapa agaknya mereka tu perlu tahu tentang saiz baju dalam mereka? Masa my zaman, mungkin 12. Saya ingat umur 8 pakai singlet lagi. Tapi sekarang kerana pemakanan yang khasiat tinggi, jadi dari umur 8 boleh start ada itu wisdom. Dan pastinya kita nak tanya dengan Duta Sicily ni. Bagi Nadia sendiri, apa yang membuatkan Nadia rasa penting juga untuk kita mendapatkan pakaian dalam yang lebih sesuai dengan kita, tak kisah walaupun harganya mahal. Sebab kadang-kadang kita tengok wanita ni memang suka sangat orang kata berbelanja di luar. Di dalamnya lokek sikit. Nadia sendiri macam mana? Sebenarnya sebelum ni saya pun ada sikit macam itulah. Tabiat yang tidak baik. Sebab biasanya kita fikir apa yang kita pakai, macam kalau you beli dress ataupun accessories, orang lain boleh nampak. So kalau you pergi event, pakaian dalam orang lain tak nampak. So you rasa macam tak berapa penting. Tetapi I think lebih kurang sebulan dahulu I dapat berkenalan dengan Miss Joanne, and dia telah menukarkan saya punya perspektif. Sebab memang betul ramai daripada wanita memang tak sangka bahawa pakaian dalam ni memang akan ada kesan masa panjang. Bentuk badan anda pun akan tukar. Jadi you kena pandai pilih coli yang betul dan sesuai untuk badan kamu, supaya ia memang boleh maintain. So memang penting. Pemilihan pakaian dalam adalah sangat penting untuk menjana bentuk tubuh menawan. Okey, kita nak tanya dengan Wati sendiri. Adakah Wati juga tidak berkira ataupun sebenarnya lokek juga untuk pakaian dalam ni? Sejujurnya lah memang dari dulu saya ni memang suka nampak cantik. Nak tidur tu pun nak cantik. Jadi saya memang tidak pernah lokek dengan pakaian dalaman. Saya sanggup berhabis-habisan, tak kira berapa, kadang-kadang sampai 1,000 lebih tau saya membelanja untuk pakaian dalaman sahaja. Wow, besar jumlah tu. Dan saya tak suka pakai macam bila bawah hitam, atas putih. Saya tak suka. Saya mesti nak matching. Kalau hitam, kalau pink. Even dengan anak saya sendiri pun, saya nak dia pakai saudara yang comel-comel dan cantik-cantik. Saya memang macam tu, nak tidur cantik. Saya macam dengan kawan saya, bila saya tidur rumah kawan dulu kan, diorang tidur pakai sopi, nak cakap, kenapa korang tidur pakai skirt pendek? Macam baju tidur. Bila kita tidur kat tempat tidur,
dia kena pakai baju tidur. Dia cakap Kena selesa. kena selesa. Kita orang tak reti lah pakai baju tu macam tu. I memang nak pakai baju tidur yang lawa, dress, pajamas. Supaya selesa tak? Orang kata tidur pun nak kelihatan cantik. Itu Wati. Sebenarnya baju tidur ni pun penting juga. Mungkin ramai nak tahu sebenarnya tentang koleksi baju tidur. Lepas ni kita nak tengok baju tidur juga kan? Betul, kita juga akan melihat beberapa koleksi baju tidur. Yalah, orang kata cukupkah sekadar tidur memakai seluar pendek dan jeans saja? Itu semua menarik selepas ini. Jangan ke mana-mana. Benar lah, I cakap baju tidur.